Assalamualaikum dan selamat datang ke episod 161 Bicara Fundamental bersama dengan Cikgu Yun, CTC, dan saya sebagai host anda, Boboy CTC. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan terkejut kerana Pak Su tiada pada hari ini. Saya menggantikan beliau kerana ada urusan-urusan kecemasan yang tidak dapat dielakkan. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada masalah pada audio ataupun video, sila maklumkan di ruangan komen untuk saya segera ambil tindakan. Jadi sebagai mukadimah, pertama sekali saya ingin berkongsi sedikit PSA, Public Service Announcement mengenai, of course tak lain tak bukan mengenai COVID-19. So tuan-tuan dan puan-puan, pastikan anda menjaga SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak MKN dan juga KKM. Kita jaga jarak, penjarakan sosial, pastikan menggunakan hand sanitizer dan juga pakai face mask apabila berada di kawasan awam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada mereka yang telah pun menyertai kita pada segmen ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat kongsi segmen ini agar lebih ramai lagi di luar sana dapat meraih orang kata ilmu yang dikongsikan oleh Cikgu Yun CTC pada malam ini. Seperti yang kita tahu, malam ini merupakan segmen terakhir Bicara Fundamental untuk tahun 2020. Jadi kita nantikan apakah ilmu-ilmu atau perkongsian yang akan di-sharekan oleh Cikgu Yun sebentar nanti. Tapi sebelum itu, eloklah kalau saya berkongsi dengan anda mengenai penaja kita pada malam ini. Segmen Bicara Fundamental dikuasakan oleh XM. Jadi kepada tuan-tuan dan puan yang masih lagi tak tahu mengenai XM, XM mempunyai lebih daripada 2.5 juta pelanggan sedia ada. Bayangkan betapa ramainya pelanggan yang telah menggunakan XM. XM menawarkan lebih daripada 1,000 kaunter dagangan yang boleh anda cuba. Jadi kalau anda ingin mencuba dan mendapatkan $30 no deposit bonus, bolehlah tekan link pendaftaran di pin komen. Saya telah pun pin komen. Okay. Kepada mereka yang telah pun sertai, kita ada saudara Firdaus Muhammad Saleh kata salam Cikgu Yun, salam Boboy. Waalaikumsalam. Kita ada Fitri Hakim juga salam Cikgu Yun, Boboy. Zamarul Al-Adam dan Share Boboy. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang persoalan mengenai topik yang kita akan bincangkan pada malam ini, tinggalkan sahaja di ruangan komen. InsyaAllah saya akan baca dan Cikgu Yun akan jawab jika berkesempatan. Kita pun ada menyediakan satu poll pada malam ini, iaitu soalannya adalah pair trading pilihan apakah yang tuan-tuan dan puan-puan pilih untuk tahun 2020. Kita ada gold, USD XXX, GBP XXX ataupun lain-lain. Jom kita figure out apakah pair favorite penonton Bicara Fundamental untuk tahun 2020. Jadi tanpa membuang masa, izinkan saya menyerahkan kecopang ini. Itu ayat Pak Su tu, menyerahkan mikrofon ini kepada Cikgu Yun CTC untuk mukadimah kita pada malam ini. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia CCB FM di luar sana. Tidak kira apa jua latar belakang anda, tidak kira apa jua lifestyle anda, dan tidak kira apa jua komposisi method yang anda guna pakai sepanjang masa, lazimnya asalkan saja bermanfaat. Marilah sama-sama ataupun setiap kali saya ingatkan diri kita panjang-panjangkan. Terima kasih kepada DJ bertegas pada malam ini. Engineer merangkap DJ. Agak nervous tu. Lama dah ni tak. Itulah dia. Bapak CTC, apa khabar, sihat? Sihat alhamdulillah tu. Ya, alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung tahun ya. Hari ini 30 Disember 2020, berbaki kurang daripada 48 jam kita akan menamatkan tahun 2021 yang dalam tahun Masihi Okey, dan kita akan melangkah ke alam baru 2021 dan sesungguhnya apa yang menarik, apa yang tertarik, apa yang debom, kita tengok dan kita jenguk-jenguk. Begitulah dia. Baik, lazimnya kalender saya belum baru buka ialah kosong. Tak ada trade hari ni tuan-tuan, so tak ada high impact. So ujung tahun Cikgu, semua sudah holiday. Itu ada apa nak digayakan. Tapi saya ada terbaca satu news yang menarik tadi Cikgu, berkaitan dengan cryptocurrency. Kalau lah Cikgu ada apa sedikit insight yang Cikgu nak kongsikan. Kita baru dapat tahu yang
Bitcoin mencecah harga tertinggi yang pernah dicapai, 28k US dollar, lebih tinggi daripada the last high which is 2018 20k. Betul. Saya tak nafikan satu lonjakan yang agresif sebenarnya terhadap cryptocurrency, kategori kumpulan blockchain ini. Betul. Pandangan saya cryptocurrency memang sedang diperjuangkan untuk dijadikan salah satu cashless utama dalam sistem kewangan pada era ini sebenarnya. Benar juga. Namun untuk mengadaptasi sistem cryptocurrency ini di seluruh dunia mengambil masa, dan tidak semua negara mampu untuk mengadakan siri blockchain ini secara cashless yang diletakkan sebagai mesra alam seperti mana kita gunakan OBT yang ada sekarang ini. Betul. Kita gunakan notes masih lagi secara tradisionalnya. Dia ambil masa. Namun kita lihat sekarang ini apabila era ini semakin cuba untuk dipelopori ataupun diperkenalkan dengan cashless yang berbentuk kripto, dan tentu saja ianya akan memberi satu petanda bahawa kita akan mengalami revolusi cashless secara digital. Wow. Walaupun orang kata around 20 tahun yang lalu di mana terciptanya transfer duit menggunakan internet seperti PayPal, bank transfer seperti itu. Jadi orang kata itu pun sudah cukup satu lonjakan. Betul. So bila kalau kita implement sistem blockchain ni dalam kita punya currency, sudah tentunya lonjakan yang lebih, orang kata akan mengubah lebih banyak sektor-sektor di dunia ni. Betul. Dan saya juga sebenarnya bercita-cita untuk cuba untuk menguasai kepenggunaan kripto ini supaya kita di peringkat awal ini, atau pada peringkat saya adalah peringkat awal ini, peringkat yang membuka pintu berjinak-jinak supaya apabila revolusi ini semakin meluas, kita sudah tidak rasa wow terhadap perubahan budaya kan. Betul. Jadi perlahan-lahan lah tuan-tuan, cuba untuk mendekati macam mana kripto ini berfungsi. Dan saya mengatakan ini tidak boleh tidak, bila sampai masanya cashless itu akan jadi satu instrumen penting. Betul. Dan sampai bila duit perlu diprint apabila digital telah pun menguasai hampir ke seluruh dunia saat ini. Kita tak boleh ambil sikap orang kata takut lah, scam lah, tak kenal maka tak cinta, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apalagi buka Google dan search apa itu Bitcoin kalau anda semua masih lagi belum mengetahui. Okey cikgu, sila teruskan ke segmen kita pada malam ini. Tuan-tuan sekalian, apa yang ada yang ni tak ada apa pun. Kalau kita nampak kat skrin sekarang, Forex Factory, kalender Forex kita kosong tuan-tuan dan puan-puan. Bermakna kita diminta untuk berehat lah, kot bercuti kot 2 hari 30-31. Okey, oleh kerana kita sedang menghadapi satu the end of the year sale lah katakan kan. Year sale, alright. Kita cuba tengok sedikit sebanyak. Okey, cuba kita ke medium impact, sama adakah dia membantu kita. Nope. Still nothing compared to you. Nothing. And then kita kecilkan sedikit, pergi kepada filtering kedua kita, iaitu filtering secara medium ataupun ini dipanggil easy going lah konon-konon ya. Alright, inilah lajak ke bulan Januari 2001. Kita pergi kepada minggu ini. Okey, untuk sepanjang minggu ini hanya light impact sahaja dan kita dapati bahawa bermula pada 27 sehingga berakhirnya nanti 2 Januari insya-Allah ataupun 31 kemuncak kita, lebih kurang tak sampai lagi 48 jam, kita hanya ada light impact. Light impact ini pun setakat ini boleh memandu pergerakan pasaran kerana tidak ada saingan daripada high impact. Dan oleh kerana light impact ni mendominasi untuk sepanjang minggu ini, nak tak nak kita kena trade lah juga dengan light impact ni. Apa boleh buat. Pertama kali berlaku, rasanya daripada minggu lepas pun sama, kosong. Dah 2 kali kosong ni. Macam mana kita? Okay, ataupun cikgu nak jawab soalan. Kita ada satu soalan. Boleh, silakan. Sekarang kita baru saja ada satu soalan.
Daripada saudara Muhammad Edif Azzalan. Ni antara penonton setia kita lah. Dekat segmen bicara teknikal dia ada, tajuk Dr. Forex ada, bicara fundamental pun dia ada. Terima kasih kerana support pada tahun 2020. Okey, soalan dia katanya, salam Boboy dan Cikgu Yun. Nak tanya, jika news Brexit vote adalah positif dan news UK approve vaksin AstraZeneca serentak, news mana yang lebih memberi kesan yang kuat pada currency GBP? GBP, Brexit. Saya pegang Brexit. Brexit. Boleh cikgu uraikan? Okey, Brexit ni dia sebenarnya delay. Dia delay kerana sepatutnya dia berakhir pada 13 hingga 16 Disember. Kena ingat. Dan sekarang kita 30 Disember. So apa yang berlaku pada tarikh tersebut, Bau Jaus akhirnya mendapat sokongan ataupun mendapat tambahan masa daripada keseluruhan Senat MPC UK dan juga Kesatuan Eropah EU, bahawa mereka yakin mampu untuk ada deals dan syarat persetujuan di akhir waktu, iaitu 31 Disember, lusa besok ni. Dan mereka yakin mereka ada deals yang boleh dipersetujui. Okey, contoh yang saya bagi deals yang penting dalam Brexit ni, saya dah ulang beberapa minggu lalu. Minggu lepas pun saya dah bagi tahu tentang perairan perikanan. Kan? Perairan perikanan antara nelayan-nelayan UK di dalam kawasan Kesatuan Eropah. Kerana selama ini mereka berkongsi perairan, kan? Mereka boleh masuk dan keluar. Jadi UK menetapkan sekian syarat, begitu juga dengan Kesatuan Eropah. So itu antara syarat-syarat yang mesti ada kesefahaman. Jika dipersetujui betul ada check and balance, ini bermakna antara satu syarat itu dipersetujui, so pound sterling akan mendapat suntikan kekuatan demand dan kekuatan itu kuat. Betul. Itu yang paling mudah kita nak faham. Berbalik kepada AstraZeneca, satu vaksin yang sekarang ini saya berani kata AstraZeneca adalah satu-satunya pharmaceutical di dunia yang menjamin vaksin dia solid. Dia solid. Bold statement. Memang dia bold statement, dia solid, AstraZeneca. Dan walaupun AstraZeneca mengumumkan keputusan itu lewat sedikit daripada Pfizer yang mula-mula sekali buka table, kan, 90 berapa persen dia punya mujarab vaksin tu, dan kita nampak stok terbang tinggi. Tetapi AstraZeneca, keberanian mereka adalah mereka meletakkan suntikan itu kepada manusia. Kalau Pfizer sama, cuma Pfizer hanya memberi keputusan positive sign dia sekian peratus. AstraZeneca, kita first delivery dia akan terus kepada 200,000 20,000 pesakit COVID-19 di UK serta-merta akan menerima suntikan. Itu satu kenyataan yang beraninya dia. Faham tak tuan-tuan? Berani. Saya ada ubat, Boboy pun ada stok, saya ada stok jual barang. Cuma Boboy kata, saya punya barang is good quality. Saya memang respect betul. Boboy kata tu betul sebab Boboy adalah pengeluar yang diiktiraf. Pfizer diiktiraf. Tapi AstraZeneca datang dengan satu resolusi, kami punya pun bagus dan kami akan suntik kepada 20 pesakit pada sekian hari bulan untuk keberkesanan dia. Yang dia suntik 20,000 pesakit tu secara percuma daripada itu secara tempahan. Maksudnya kerajaan UK sendiri tempah pada AstraZeneca. Dia terus dulu. Dan kena ingat, vaksin ini hanya boleh dibeli melalui kerajaan kepada kerajaan. Mereka hanya berurusan dengan pihak kerajaan negara-negara. Maafkan saya. Kalau kata Boboy banyak duit sekalipun, tak tahu ada token minyak ke token apa ke, token kosmetik, token kosmetik kan, mandi dalam tak duit, dia nak beli dah 100,000 dos untuk pekerja-pekerja dia kata sorry, dia takkan layan. Dia hanya diutamakan kepada negara-negara yang membuat tempahan dan perlu melakukan queue up. So kesannya tu, saya mendahulukan Brexit daripada AstraZeneca. Sebab Brexit tinggal esok je, lusa. Esok 31 boy. Besok kan 31. Esok 31. Kita tunggu besok aja. Kalau betul dia ada deal, dia terbang. Kalau tak, terjun. Sedangkan AstraZeneca dia melalui period. Dia ada period dia.
Sebab setiap dos kan dia akan dihantar melalui delivery jadual, dan untuk kita dapatkan kesan kita ambil masa lagi. Betul? Jadi vaksin memang terkesan dekat stok, tetapi dia bergerak dalam keadaan yang berdurasi. Tetapi Brexit hanya ada kurang dari 48 jam. Alamak, ada faham? Okey, faham. Alright, mudah saja. So, saya harap kepada saudara Edif Azlan, harap jelaslah dengan apa yang cikgu explain sebentar tadi. Ingat AstraZeneca berani. Dia sangat berani. Dan even kita di Malaysia, kita buat tempahan kepada AstraZeneca. AstraZeneca bukan Pfizer dua, kita ada dua. Kita beli vaksin daripada Astra satu, dan kita juga membuat tempahan daripada Pfizer di ML ke syarikat. Dan kita mengambil perbelanjaan hampir 6 bilion lebih 5 bilion, iaitu melepasi sasaran harga 3 bilion something. So banyak yang kita bayar, dan kita hanya akan terima di antara Mac 2021. Lambat lagi kot. Q belakang nampaknya. Meme apa boleh buat. Okey, seterusnya kita ada komen daripada Kambing Akikah. Kambing Akikah katanya boleh bercakap. Gol satu ikat ketat-ketat. Okey, ni dia nak minta cikgu tengok gol. Dan saya baca lagi satu soalan. Silakan. Iaitu saudara Fitri Hakim. Fitri Hakim ni nampak dia curious terhadap kripto. Kalau dia kata kalau mata wang foreign currency kita sembang fundamental berdasarkan ekonomi, tapi kalau cryptocurrency macam mana fundamental yang kita perlu tengok kalau kita nak melihat pergerakan cryptocurrency? Kripto kena ingat, kripto mata wang digital. Dia dalam bentuk namanya kripto tu, dalam tu ada Bitcoin. Contoh, dalam tu ada dipanggil Ripple pula bahasa lidah pelik-pelik. XRP. Betul, XRT. Dalam tu ada Iridium pula. Itu bateri. Itulah contoh dalam kumpulan kripto tu. Betul. Dan dia dikategorikan dalam kumpulan blockchain antaranya. Baik. Pergerakannya mudah, sama je. Kalau katakan punya Bitcoin adalah mata wang digital emas, tu kita pandukan juga kepada emas. Sama. Begitu juga dengan kumpulan-kumpulan ini, asas induknya adalah emas. So jika emas itu mengalami satu demand peningkatan, contoh sekarang emas tengah naik macam ni, so ini akan memberi rangsangan kepada mata wang digital tersebut. Baseline dia tak lain tak bukan, dia pergi kepada emas. Itu induk paling penting. Cuma yang membezakan adalah capacity dan quantity, macam mana dia produce, mining yang dikeluarkan. Mining itu perlukan cost, dan setiap mining itu kalau nak dia dapat demand yang tinggi, dia perlu ada order. Saya bagi contoh Ini namanya Huawei. Saya tak berkata word, dia Huawei. Dan dah pecah pun skrinnya. Ini bukan sponsor Bukan. Sponsor tapi oleh bos. Bos atas sikit. Baik, contohnya gitu. Baik. Versi ini adalah versi A1 contoh. Saya letak, okey, kita ada sale tak? Ada. Berapa kita punya sale? 1 juta unit. Berapa lama kita punya 1 juta unit? 1 minggu order 1 juta. Boleh habis tak? Mula-mula habis bos. Second time kita publish tak boleh habis. Orang kata tak best. So kita letak A1 Plus. Satu lagi version, betul? Betul. So macam mana A1 Plus ni boleh beat sale 1 juta A1 yang model ni? Gitu maksud saya. So begitu juga dengan kripto. Apa dia perlu buat? Dia perlu highlight satu pattern atau produk dia. Katalah Bitcoin TEED, nama dia kan, TEED, ni A1 Plus. Untuk harga tu pergi tinggi, dia kena ambil tempahan A1 Plus tadi contoh, terlebih dahulu untuk menaikkan harga dia. So dia akan bermain dengan pelbagai sentimen, spekulasi, portfolio, profil dan sebagainya. Dan untuk itu timbullah perkataan yang namanya mining, perlombongan. Okey, boleh individu kan, tapi kosnya tinggi, betul? So dan apabila terhasilnya A1 Plus tadi contoh, okey, itu dah nampak satu, ada satu je. Lepas tu pengeluar dia akan declare macam-macam. Ini adalah pure, ini kualitinya grade A1 dan macam-macam supaya pembida, oh my god, it's very good.
Dan nilainya berapa? Nilainya sekian banyak. Dijangka nilai mata wang ini akan diguna pakai oleh seluruh negara. Contoh. So kita tempah sekarang. Naik tak harga dia? Mining tengah jalan ni. Itu ringkasan bahasa pasar saya lah, supaya tuan-tuan faham. Dia tak akan terbang tinggi, dia tak akan jatuh teruk jika tak ada demand ataupun oversupply. Cara untuk kaya dalam cryptocurrency, you kena create demand. You kena propose you punya produk mining tu, ini adalah currency digital yang terbaik di abad ini. Hanya akan keluarkan 1 juta unit. Contoh 1 juta unit ataupun 1,000 gram, ataupun tak berapa bacaannya lah, bantai lah, tapi gram lah unit keluar. Dan kemudian akan digunakan pakai oleh semua negara. China, Amerika, Jepun, Malaysia. Wah, semua pakai. Ya, semua iktiraf. Ya, saya iktiraf. Boleh guna cashless tadi kan? Contoh daripada menggunakan itu. Apa nama dia? A1 Plus. Dah ada kita. Ada seciput je. Saya naklah kalau macam tu. Tambah lagi 2 ciput, 3 ciput. So dia bertambah. So mining berjalan. So bila mining berjalan, bermakna dia dah ada order, so dia akan produce lagi banyak kan. Dan dia akan berhenti pada satu kuantiti bagi menjaga harga tu supaya kekal pada paras yang tinggi. Tu cara macam mana mining ini bekerja. Betul. Yes. Alright. Saya harap clear lah saudara Fitri Hakim, sedikit sebanyak penjelasan daripada cikgu mengenai fundamental cryptocurrency. Okay, cikgu, kita boleh pergi ke goal seperti yang di-request oleh kambing akikah kambing kekah. Tapi sebelum itu, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, jika anda masih belum share lagi segmen ini, mohon tolong share supaya kita dapat kongsikan dengan lebih ramai orang lagi manfaat daripada perkongsian pada malam ini. Okey cikgu, silakan. Baik, baik kambing kita. Kambing akikah. Saya lebih berminat bahawa kedudukan emas di saat ini adalah dalam keadaan yang accelerate, iaitu meningkat. Yang pertama, saya meletakkan kepada demand terhadap dipanggil sebagai lunar calendar. Lunar calendar ni adalah pembuka kalender tahun baru yang diguna pakai oleh pengiraan secara tradisional kepada beberapa negara yang mengamalkan pemilikan emas adalah pemilikan yang wajib ataupun pemilikan ke arah keagamaan yang mesti ada, terutama di India dan di negara China yang besar. Dan untuk itu saya meletakkan juga bahawa kekuatan harga emas untuk meningkat di perbukaan kalender baru nanti adalah dalam keadaan yang stage by stage meningkat. Dia bukan jatuh, dia meningkat. Okey, setakat ini jika saya lihat purata, saya macam juga ni. Oh, kat sini rupanya. Okey, baik. Setakat ini saya melihat bahawa kenaikan harga emas kita, apa salah? Susah sangat nak bergerak emas ni. Fibo saya tak bergerak. Jap, saya nak potong, nak buang fibo ni sebab dia mengganggu saya. Sekejap Mungkin boleh restart MT4 tu. Tak payah. Saya cuma nak perlu alih saja. Okey, dah dapat, saya buang. Habis cerita. Baik. Oleh kerana kita sudah hampir sempurna atau lengkap kalender bulan kita, monthly December, insya-Allah hanya perlu beberapa puluh jam saja lagi. Okey. Kita lihat bahawa kekuatan demand emas sekarang ini sangat besar. Ni tinggi ni. Pembeda ataupun buyers sedang mendominasi untuk candle bulan. Kalau kita pergi kepada candle weekly, yes, dia dalam keadaan acceleration, dan di mana harga terkini untuk support masih kekal pada paras 1858. Nampak ni satu candle yang masih lagi kekal sebagai support. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 minggu yang gagal dia secara konsisten untuk dipatahkan lebih rendah. Okey, setakat ini emas dalam keadaan yang accelerate. Bagi keturunan intraday kita pula, setakat ini
dia memerlukan lebih dari 24 jam sehingga esok pagi bagi selesaikan candle bullish yang sedang berlaku. Bullish ni belum sempurna sehingga jam 5 pagi nanti. Dan kita lihat bahawa masih ada satu tekanan harga jualan pada paras harga yang ini. Okey, 1906 yang ni nampak ni, boleh nampak 190663, dan harga yang sedang bergerak adalah 1886.60 kan. So dia memerlukan lebih kurang 175 atau 180 pip untuk dia mematahkan candle bearish engulfing ini. Dan kita dapati bahawa acceleration yang berlaku dari kategori intraday sekarang ini dalam keadaan yang perlahan. Ni saya bagi contoh. Nampak, kita boleh nampak channel kita kat situ. Okey, satu channel kat situ. Kita kecilkan sedikit, kita boleh nampak channel kedua kita yang mana ZAS. Nampak tak? ZAS. Dia masih belum keluar kan? Keciput-ciput aja. Tu ciput-ciput aja. Sekali dia touch, dia reverse. Dia touch lagi, dia reverse. So channel ni dah menampakkan kepada kita bahawa kekuatan pembelian emas untuk bulan Disember di hujung minggu ini ada kekuatan, tetapi tidak terlalu agresif. Dia masih terpengaruh dengan perkara lain yang boleh menjatuhkan, iaitu apabila vaksin-vaksin ini mula diterima pakai dan memberi kesan positif, menandakan pemulihan global ekonomi di seluruh dunia dijangka beransur pulih, maka investor akan keluar daripada non-yielding asset investment, iaitu pelaburan yang tidak mempunyai dividen seperti emas, iridium, platinum, aluminium sekalinya, okey, kepada berdividen yang jelas dibayar, iaitu counter stock market. That's why pergerakannya tertahan-tahan. Melainkan macam pingpong ni. Tak, tu dia. Macam pingpong tu. Gold, stock, duit, gold, stock, duit. Gitu. Itulah permainan ekonomi kapitalisme itu. Dia namanya kapitalisme ni. Boy pun pandai sekarang istilah kapitalisme. Alright. So in this case, bukan bermakna mereka yang sedang kata, contoh, kita kecilkan sedikit di time frame H1. I tengah sell the gold, but the gold keep going up. What happened? But I saw the thing it's supposed to be going down. When the smoke is going down, what the hell? Smoke on the water, brother. Tak boleh nak buat. Salah ke tak? Tuan-tuan, tak salah. Menjual juga boleh, membeli juga boleh. Saya tak pernah mengatakan pilihan yang mana belajar ataupun pelajar-pelajar siapa-siapa pun bertanyakan kata tak salah. A kata buy, B kata sell. Tak salah, dua-dua tak salah saya cakap. Sebab mereka melihat atas dasar kefahaman, betul? Tak salah. Cuma yang membezakan adalah tak kamu yang untung, dia yang rugi. Tak dia yang untung, kamu yang rugi. Itu aja. Dan bilakah jangka masa yang sesuai untuk membuat pilihan? Tuan-tuan, kalau kita lihat pada jarak intraday ataupun intraday bagi H4 kita dah nampak bahawa kedudukan goal kita, alright, sekarang ini berapa kali dia touch ni, nampak? Cantik tak dia naik? Bapak boleh nampak kan? Boleh nampak tu. Berkali-kali dia test, tapi tak makin jatuh, malah makin naik. Tapi masih dalam channel kita. So when it's still in the channel, what we going to see ataupun what we going to really need to know is whether it can be breaking all the rules here, or maybe sampai besok pun macam tu juga. Sebab di hujung waktu tahun ini, dah di hujung penggal kita ni kan, hujung tahun. Every investor mungkin hey jingle bell, keep on holiday, tak perlu nak fokus, tak ada high impact, tak ada apa. Mungkin dalam tempoh 48 jam tak ada kesan. That's why dia dalam running, dalam geometri dia begini sahaja. Kita boleh anggap begitu. Even though kalau kita lihat dari segi bentuk dia high impact situation pun, no, memang tak ada. Ini adalah light impact. Dan light impact ini bukan tak memberi kesan, dia memberi kesan tetapi tidak segagah perkasa the high impact. Itu yang membezakan. Oleh yang demikian, bukan bermakna salah pada yang membeli, bukan bermakna benar pada yang menjual.
Sebab yang jelas adalah kedua-duanya memiliki keupayaan untuk take profit, asalkan saja yang dibezakan adalah time frame anda, sama ada jarak dekat secara scalper atau scalping, jarak jauh sebagai the swing arm, atau jarak yang diletakkan sebagai intermediate, iaitu hit and run. Ini up to you. Nak lagi dekat, kalau saya di saat begini, apa saya buat? Yang pertama sekali ni, ikutkan saya nak sell dalam scalping. Tapi saya tak berani sell lah sekarang, buat tinggi sangat. Gila namanya. Jangan marah, saya gurau-gurau. Nampak? Kita nampak kan, tengok wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 1. Ni satu wave, 2 wave, 3 wave. Dia tak keluar daripada channel. So petanda apakah? Dia kejar channel yang upper level yang ni. Ada potensi untuk naik, nampak? Adalah 60 pip. Mari kita buy. Ya, kuat-kuat. Jangan tengok belakang. Boleh buy, insyaAllah. Boleh buy. Alright, itu untuk emas kategori di saat ini kan. Kita ada lebih kurang tak sampai 48 jam saya bagi tahu sebelum kita melangkah ke tahun 2021. Adakah azam lepas tahun ini tercapai, atau mungkin kita azam sekadar azam? Oh my goodness, what can I say? Azam ala kazam pun boleh, tak ada masalah. Okey, baiklah, tadi penjelasan daripada cikgu mengenai goal, yang juga merupakan sekarang ni kalau kita tengok dekat poll pilihan yang tengah leading, lebih daripada 70% penonton bicara fundamental memilih gold sebagai pair pilihan mereka untuk tahun 2020. Sebenarnya saya pula. Oh, 2020 2020. Oh, okay. Right. Jadi kepada tuan-tuan dan puan, kalau lihat sebentar tadi cikgu menggunakan platform MT4 daripada XM sebagai platform pilihan cikgu. Jadi kepada tuan-tuan dan puan yang masih lagi belum menggunakan XM, bolehlah cuba dengan menekan link yang telah pun kita letak di pin komen, dan anda layak mendapatkan $30 no deposit bonus. Of course, tertakluk kepada terma dan syarat. Jadi kepada geng-geng yang menggunakan XM, boleh komen, tinggalkan di ruangan komen pengguna-pengguna XM sekalian. Okey, cikgu, boleh kita pergi ke komen atau soalan yang seterusnya? Boleh, silakan. Dia agak panjang daripada saudara Tariq Ziyad. Saya rasa dia merupakan orang kata trader yang menggunakan tweet-tweet daripada Presiden Trump. So soalan beliau basically saya ringkaskan. Kalau kita lihat sepanjang presidensi oleh Trump, kalau tiap-tiap kali dia tweet, dia akan memberi kesan kepada pergerakan pergerakan pasaran mata wang lah. Betul. Jadi soalan dia, adakah setelah beliau tidak lagi menjadi presiden, tweet beliau akan masih lagi memberi kesan ataupun tidak? Contoh dia, katanya dekat sini dia ada mengeluarkan tweet yang mengatakan dia sendiri tidak setuju yang hanya $600 diberi kepada penduduk US dan sepatutnya $2,000. Adakah tweet ini akan masih lagi menjadi signifikan kepada pergerakan pasaran? Okey, sama ada tanyaan tu signifikan sekarang ini atau signifikan untuk ke depan. Ke depan tu maknanya tahun baru lah. Okey. Baik. Twitter ni, saya cerita pasal Twitter. Okey. Twitter ni dia sangat ketat dalam rules dan regulasi. Presiden Amerika Syarikat memang diberi priority untuk tweet. Twitter tu sendiri beri macam mana yang Trump dapat priority, dan tweet dia itu akan menjadi tweet yang top of the rank bila dia tweet. Dan Twitter ni juga antara kesan yang paling kuat adalah dia pada masa tersebut, on the spot, dia punya impact dia on the spot. That's why Twitter ni boleh katakan antara yang sangat berpengaruh dari meja Presiden Amerika Syarikat. So nanti untuk akan datang Presiden ataupun Donald Trump ini, jika dia masih lagi bercerita tentang ekonomi, dia hanya akan diletak sebagai mantan. Mantan ini kesannya tidak berapa kuat, tidak seperti the president. Pak Biden nanti juga akan ada Twitter dia. Dia juga akan ada Twitter rasmi dia untuk dia bertweet tentang ekonomi di Amerika dan ekonomi dunia.
Itu sangat penting. Jadi kesannya jika sekarang $600 ataupun ke $2,000 sebenarnya itu adalah angka yang kecil. Sangat kecil. Sebab saya contohkan begini. Presiden, kalau kita dekat Malaysia ada Perdana Menteri kan? Betul. Dan kita ada Ministry of Finance, Menteri Keuangan. Begitu juga dengan mereka. Di Amerika dipanggil sebagai Secretary Treasury, Setiausaha Perbendaraan. Okey. Dan kedua-dua fungsi ini adalah menentu cara tentang kekuatan ekonomi dan kenikmatan ekonomi kepada rakyat. $600 ialah jumlah yang kecil. Even though kenapa bukan $2,000? Sebab Trump punya, dia masih lagi pegang kuasa kena ingat. Dia hanya akan tamat pada Januari berapa hari bulan sebelum 20 hari bulan 1. Trump punya konsep adalah membantu small medium entrepreneurs. Okay, entrepreneurs ataupun usahawan kecil dan sederhana. Seperti saya bagi tahu barbers, gunting rambut, bakeries, carpenters dan mereka yang dalam skop perniagaan sederhana. Tu Trump punya konsep. Dia berjanji bahawa pandemik stimulus yang sepatutnya diberi sebelum beliau bertanding di election tetapi akhirnya terpaksa digantung sehingga berlaku perdebatan di Dewan Senat adalah meletakkan golongan ini mendapat tadi tu angka melepasi paras 1,200, 1,600, 2,000 dan satu figure yang sedikit mengatasi kepada semua mereka melalui pakej rangsangan tu. So ini adalah salah satu daripada rentetan apa yang Trump letakkan sebagai kebajikan dia America for America. So bila Demokrat mengambil alih Dewan sekarang ini, dah tentu pihak Republik dah berkira-kira untuk mengosongkan, betul? So kita nampak insurrection geografi politik ini, kedudukan Republik sudah tidak dalam keadaan yang the strongest seperti dulu. So majoriti kesepakatan dipengaruhi oleh Demokrat bahawa penyusunan semua keuangan hanya separuh daripada apa yang Trump inginkan. Kerana apa? Langkah berjimat cermat mungkin. Kena ingat, the new Treasury Secretary terbaru Amerika selepas ini adalah Janet Yellen. Cak. Makcik Yellen kembali semula di dalam Federal Reserve. So ini menandakan bahawa the kudukut lah sudah mula menguasai Dewan Keuangan. So Amerika akan tertekan dalam siri dolar. Biden adalah orang yang akan merendahkan nilai dolar. Itu saya bagi tahu. Joe Biden ni, dia sebenarnya merendahkan nilai dolar. Saya dah share banyak kali. Apakah risiko Trump, apakah risiko Biden jika dia kekal sebagai presiden? Yang jelas Biden menang, antara yang pasti adalah dolar akan melemah. Sebab macam berlaku sekarang $600 kan, dia sudah mula menguncupkan perbelanjaan kewangan. Dia tidak macam Trump yang hebat berbelanja. Di situ dah nampak dolar akan dalam keadaan yang tumbling. Emas akan terbang semula, up and away. Tapi bila vaksin masuk balik, bahawa semua AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, ada satu nama lagi yang pelik, Clifton ke apa, something lah. Jadi 5 yang besar ni di dunia ni mula mengedarkan vaksin dan mendapat result positif kesembuhan, maka emas akan jatuh semula. Oh my god. Minyak juga akan jatuh semula. Oh my god. Saham akan mencanak-canak terbang. Nanti nak beli apel tu kau boy mau 9,000 boy. Tapi kalau dolar jatuh, kita boleh beli apel murah sikit lah. Itu kita nak tu. Itu kita nak gitu. Jadi mampulah beli tak. Kalau tak, aduh mak nak bayar 7-8 ribu satu apel ni. Aduh, maklumlah. Kami orang kampung. Orang kampung bergaya sekarang. Ayo. Okey, penjelasan yang sangat mantap daripada cikgu tadi, daripada soalan daripada Tariq Ziyad. Diharapkan saudara Tariq Ziyad jelaslah dengan apa yang cikgu explain sebentar tadi. Kata daripada Muhammad Edif Azlan, katanya saya GU dari Isnin lagi hold katanya. Hold apa? Hold apa tu?
Saya pun tak tahu apa yang kau hold. Okey, dan juga kita ada perkongsian daripada penonton-penonton kita yang juga pengguna XM. Kita ada Fitri Ajha dan juga Arasan Kavi. Terima kasih kerana menggunakan XM. Okey. Cikgu, kita masih ada lagi dalam 13 ke 12 minit ni. Tak ada masalah. Okey, mungkin cikgu boleh bagi rumusan ke mengenai tahun 2020? Orang kata apa, candle yearly nak tutup esok. Jadi mungkin cikgu boleh ulas sedikit sebanyak mengenai tahun 2020 daripada segi fundamental. Bila kita cerita pasal candle yearly, saya bagi contoh pasal candle emas lah, sebab ramai tanya emas kan. Baik, kita lihat ulama, saya buang rasanya channel ni. Okey, ini kita lihat melalui pandangan teknikal. Seorang penganalisis dan juga seorang traders berbeza pandangan dia. Sebab traders ni dia akan mencari ruang untuk membuat keuntungan. Itu traders. Betul. Saya tak nafikan. Tak kira traders cap ayam, cap kucing, cap itik, cap kuaci, tak ada masalah. Yang penting you are traders. So you need to find out how I'm going to make profit from my tradings. That's a very good step to do. Seriously. But from the eyes of economic analysis, they got two ways. Yang pertama sekali the risk, yang kedua adalah the reward. Betul, saya kena lihat reward, saya kena lihat risiko saya. But at the same time baru saya akan forwardkan kepada traders untuk membuat pilihan. Istilah candle tahun tutup, dia memerlukan 12 batang candle monthly. Betul. 1, 2, ni saya besarkan lah. Kita kira bahasa prasekolah, nak senang kan. Dia besar pada kita. Dengar ni, tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka genaplah setahun. Ni genap setahun ni. Setahun ni, setahun ni tahun lepas. Udah ke gitu gaya math kita kata. 2 tahun yang terakhir. Betul dia. So, okay, ni kita nampak kat sini. Maknanya kejatuhan pun jatuh ni jauh kalau nak jatuh. Trend lainnya gitu. So kita kecilkan sedikit. Tuan-tuan, ini pandangan seorang penganalisis. Okay, dia nampak begitu secara carta. Right? Okay, from the other side of traders, dia akan nampak no, everything yang naik mesti akan jatuh. Itu pandangan traders. Sebab once dia jatuh, I'll nak take profit daripada kejatuhan. Betul Boy? Betul. Serius. Memang betul. So, nampak tak macam saya tak ngam dengan trader? Oh ya ke? Alright. So, tapi apa yang saya lihat, pandangan dia tu adalah pandangan reward dan risiko dalam satu perkara. Risiko emas jatuh ada tak? Ada. Yang naik mesti akan jatuh. Tu risiko. Reward dia apa? Reward dia kita bijak memilih pilihan. Masa dia jatuh kita sell, masa dia naik kita buy. Itu namanya reward. But the whole picture nampak, kita nampak 12 bulan dah lengkap ni, ujung sekali dia naik. Ni candle terakhir ni dia naik. Dan dia akan tamat hari Khamis. So takkan dia jadi merah. Nampak tak? Okey. Kemudian takkan dalam masa 1 hari kan? Nak patahkan 20 hari trading days ni bukan senang. Tapi kuasa Allah Ta'ala, bila-bila masa boleh berlaku. Betul, kita tak nafikan. Cuma logik akalnya gitu. Selesai bab yang tu. So secara rumusan pada saya adalah emas is going to be ascending. Yes, ascending, accelerate ke atas. Mungkin dia akan insya-Allah berpotensi untuk sampai ke paras 2100 atau lebih tinggi daripada itu. Sebab setiap kita setakat ini kita ambil secara overview macam mana kenaikan ini secara jelas tanpa ada handbrake. Dia punya handbrake, nak tahu macam mana saya kata handbrake? Apabila retracement ini, ni yang namanya retracement kejatuhan ini, dan ini adalah fiber retracement yang pengiraan standard yang memang saya amal, dia hit setiap level price fiber yang ada di sini yang jelas. Sebab ini adalah petanda support-support yang sedang perlu emas jejaki atau sentuh istilahnya, iaitu retracement yang pada harga sasaran. Yang itu baru kita panggil sebagai istilahnya emas dalam kejatuhan. Nampak tak dia gagal jatuh?
Ada nampak dia turun? Tak ada. Ada nampak dia naik? Ada. Berapa lama? Tak tahu. So dia belum pernah hit 1724, dia belum pernah hit 1615. So dua harga ni adalah dua harga yang sangat penting untuk emas sebelum dia pergi 1511. Lagilah kadang-kadang kita tak munasabah setakat ni. Tapi tak mustahil, kuasa Allah boleh. Dan kita tengok kita punya trend line juga. Kalau dia nak cecah ini, dia perlu 1511. Kalau dia nak cecah yang ini, dia perlukan 1617. Dia nak cecah ini, dia perlukan 1722. Nampak? Baru dia hit. Jadi tuan-tuan, untuk permulaan tahun, saya masih meletakkan emas mendapat demand, terutama bukan lunar kalender. Itu satu. Jadi untuk currency, pilihan saya di awal tahun ini adalah pound sterling. Kalau deals dia jadi, memang you are very powerful, skyrocket. Kalau deals dia tak jadi, you are drop that beautiful, jenazah pun tak kenal anak siapa. Jatuh teruk. Cikgu dah letak pending order ke cikgu? Mak. Bersedia. Belilah emas, insya-Allah. Emas untuk awal tahun ni ada potensi untuk dibeli, terutama dari segi lunar kalender. Dan di dunia ada satu negara yang biasanya akan mengamalkan pembelian besar melalui reserve. Yes, China akan senantiasa mengambil peluang terhadap lunar kalender bagi menambah reserve emas mereka. Dan pembelian itulah pembelian secara bulk besar. Dan setiap tahun memang common sense-nya memang akan ada pembelian yang besar. Ini saya bagi tahu. Tuan-tuan. Jadi kalaulah ada kata yang masih lagi melihat, I nak sell, boleh, tak ada masalah, nak sell boleh. Dia tengok kita punya H4, head sell boleh, nampak dah. Sini, ni paling bawah. Tarik. Nampak tu. Ada dia jatuh ke bawah selebih pada harga ni? Tak ada tuan-tuan. Dia berhenti kat situ sebab dia tertekan dengan kedudukan vaksin dan juga risiko. Itu saja. Tetapi ada demand tak? Ya, emas dalam demand. Cuma kenaikannya ini tidak seperti yang kita jangka, sepatutnya naik lebih tinggi, tetapi tertekan oleh risiko vaksin. Dan satu oleh risiko stimulus Amerika, package pandemic. Kalau stimulus itu lulus, maka emas akan lebih tinggi. Jika tak lulus ataupun pending, dia akan lebih jatuh. So kita kena tunggu kedudukan itu di antara 20 hari bulan Januari sehingga berakhirnya bulan Januari. At least ada satu bulan untuk melihat pandemic stimulus package Amerika Syarikat dan berapa jumlah yang dia nak luluskan. Jika dia mencecah harga trilion, berpotensi emas lagi tinggi. Trilion kena lihat, lebih 2 trilion, 3 trilion, insya-Allah emas akan support untuk mendapat bidaan. Tapi jika dia luluskan dengan kadar yang kecil, 600 bilion, 500 bilion, emas tak akan pergi jauh. Naiknya pun tertekan-tekan berdasarkan situasi semasa. That's why pergerakan dia tak nampak sangat terlalu tinggi dan tak jatuh sangat. Boom. Setakat ni boleh faham? Dan kita nampak. Nampak tak? Baik, itu kedudukan emas kita. Dalam segi currency, saya memilih pound sterling untuk tuan-tuan perlihat. Kalau kita tengok GBP, ambil GBP JPY lah. Ini yang ada kat sini. Ambil GU tak nampak pula. Mana ada GU tak? Saya tak jumpa page GU. Tak jumpa. Right. Tak apalah, ambil PGB. Just nak tunjuk ajalah. Alright. So this pair memang pair yang sebenarnya sensitif. Hanya perlu beberapa belas jam lagi. Saya tak nafikan 40 jam sensitif. Dalam posisi bulanannya, ini Disember, dia adalah candle yang sedang membentuk engulfing bullish. Ni engulfing ni maksudnya apa? Dia meningkat, bull naik atas. Ni candle monthly dan dia telah mencecah resistennya dan sedang mencabar. Jika kita dapat keputusan bahawa the deal is on the table and approved and agreed, bersetuju, dia akan lebih 400 pip lagi ke atas dan free accelerate lebih tinggi pada 1643 pip mungkin pada 156. Ni lihat. So pound sterling ni macam time bomb macam time bomb. Dia nak terbang, dia terbang betul. Dia nak jatuh, dia jatuh tersangkut-sangkut. Sangkut kat sini, sangkut kat sini, sangkut kat sini.
Tapi dia hanya ada satu resistant je ni, kena ingat. There's only one resistant for GBP JPY. That's, we call it on 144.25, around 386 or alah, sorry, 400 pip lah. Brexit senapas dia 400 pip. Dia 700 ke 1200 pip Brexit boleh bergerak. Jangan main-main tu. 700 ke 1200 pip Brexit punya pandangan. Teng 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 teng, tak ada handbrake. Janganlah di reverse ataupun dilawan. Bunuh diri namanya. So, jaga ini, insya-Allah. Yang ke atas ini kita panggil sebagai free running top. Free running top. Yeah, mana ada ke kat sini apa-apa sekatan Roblox Jalan Raya? Tak ada. Yang ada kat sini 1, 2, 3. Ni semua banyak Roblox. Maknanya tidak susah nak jatuh. Dia tunggu 2 hari ni, insya-Allah. Mana-mana pound sterling, insya-Allah gitu. Jadi doakan semua-semua, jangan pemilihan anda lah pilihan yang betul. Teknikal gunakanlah yang sebaik mungkin. Faham sikit pun tak apa, tetapi dia berkesan daripada sibuk nak mengauk kanan kiri atas bawah depan belakang tunggang terbalik, tapi hujungnya ada signal. Ni nanti nak bagi nak sell ni. Bergerak. Kalau kita bergerak bang. Cikgu TP mana cikgu? Bergerak. Oh, bergerak tak paksa lah. Okay, kita sebenarnya dah pun sampai ke penghujung segmen. Tapi mungkin cikgu boleh jawab soalan last ni secara ringkas. Baik. Soalan daripada Fitri Hakim. Tadi kita dah jawab soalan dia. Ni dia tanya lagi. Banyak betul soalan dia malam ni. Silakan. Okey, soalan dia, apa pandangan cikgu sekiranya Demokrat tak berjaya dalam 2 lagi run off spot dalam Dewan Senat? Oh, dia akan menjatuhkan nilai dolar. Satu. Kedua, dia juga akan menaikkan harga dolar secara tak langsung. Ya, Demokrat perlu 2 jenis kemenangan. Kena ingat. Yang pertama dia panggil sapu bersih. Sapu bersih. Yang kedua, dia akan menang round the corner. Round the corner ni maknanya dia menang tipis. Kata 2 senat tadi tu, dia menang tipis. Kalau dia menang tipis, yang pertama sekali dia akan menaikkan harga emas. Dia akan jatuhkan harga dolar. Itu jelas. Tapi kalau dia sapu bersih, maka stok semua akan terbang tinggi. Dolar akan jatuh ke bawah. Emas akan yipi. Walaupun ada pandemik, dia tetap akan naik. Minyak akan dalam keadaan yang well, you can see the oil man is keep smiling. Dia akan mendapat demand. Itu risiko dia. Dia kena menang sapu bersih. Kalau menang around the corner, masih ada risiko, tetapi masih lagi menjatuhkan dolar. Right? Tak boleh faham semua? Okey, harap saudara Fitri Hakim dan juga para penonton yang lain jelas dengan segala ilmu yang telah cikgu kongsikan pada malam ini. Jadi cikgu, sebelum kita tutup segmen ni, sebabkan ni segmen terakhir untuk tahun 2020. Oh, ingat segmen ni nak tutup terus kan? Jangan cikgu, sebab kita masih lagi dikuasakan oleh XM. Okey cikgu, boleh bagi kata-kata penutup untuk tahun 2020 dan sedikit kata-kata semangat untuk tahun 2021. Okey, untuk penutup 2020, ya, macam mana yang saya amalkan, tidak kira apa latar belakang anda, asalkan saja bermanfaat. Apa yang ada dalam segmen ini, saya mohon agar jadi panjang-panjangkan. Untuk 2021, jika benar masih punya sokongan dan dukungan terhadap segmen bicara fundamental yang saya peloporkan pada 2014 dan akhirnya diiktiraf pada 2015 hingga sekarang, ingin dikekalkan, maka jangan lupa setiap anda bersama kami teguh di sisi anda dan seterusnya. Itu yang harapan saya. Okey, baiklah, terima kasih kepada semua penonton segmen Bicara Fundamental pada malam ini dan juga sepanjang tahun 2020. Kami mengharapkan ada setia bersama kami untuk segmen Bicara Fundamental, segmen-segmen lain kami juga pada tahun 2021. Jadi di sini saya juga ingin kongsikan result daripada poll kita tadi. Jelas sekali penonton Bicara Fundamental memilih pair gold. 71%
memilih Gold sebagai pilihan mereka untuk tahun 2021. Memang kenalah dengan perkongsian kita pada malam ini, cikgu. Terima kasih. Okay, sekali lagi sebelum saya menutup segmen ini, shout out kepada penaja kita XM Malaysia. Kepada tuan-tuan dan puan yang masih belum lagi mempunyai akaun bersama XM, bolehlah tekan link di pin komen untuk mendapatkan $30 no deposit bonus, dan of course tertakluk kepada terma dan syarat. Dan kepada tuan-tuan dan puan yang juga mungkin terlepas perkongsian kita pada hari ini yang cukup menarik, macam-macam kita cakap, bolehlah pergi ke website www.tvctc.fm dan tonton siaran ulangan pada malam ini. Jadi itu saja. Terima kasih sekali lagi dan jumpa kita di tahun 2021. Bye bye. Assalamualaikum.